Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf dahulu sebab saya terpaksa tangguhkan kelas GM kita. Tapi tak apa, saya terangkan sedikit melalui video ni tajuk untuk hari inilah. Okey. So ada tugasan sikit at the end of our class, at the end of this video. So awak mesti buat dan kemudian submit kepada saya hari ini juga. Okey, hari ini juga. Tak ada alasan esok lusa baru nak submit. Okey, boleh? So kita continue dengan chapter 2, Matter and the Atomic Structure. Okey, so first kita belajar dahulu konsep of matter. So apa sebenarnya maksud matter? Jirim. So apa sebenarnya jirim? Awak dah pernah belajar. So apa sebenarnya jirim? Okay, basic concept of matter. Okay, so try to recall what matter is based on the conversation in figure 2.1. Okay, so Rani lah, I name she as Rani. Okay, Rani, what are the mass and volume of a rainbow? Okay, kemudian Ahmad kata, a rainbow does not have mass nor volume. Okay, so dia cakap rainbow, pelangi, tak ada jisim, tak ada isi padu. Okay, Meme pula setuju. Oh, I agree with Ahmad. A rainbow is not a matter. So matter, kesimpulan daripada perbualan itu, kita boleh katakan matter is something that has mass. Bermakna jirim adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang and occupy space. So matter, jirim, ialah something yang mempunyai bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okay, matter consists of particles that are tiny and discrete. So dia ada zarah-zarah yang terkandung dalam jirim ni sangat halus dan diskret. Okay, so matter can exist in 3 state. Okay, awak tahu 3 keadaan. Awak dah tahu dah. Awak dah biasa jumpa dah. Sebelum ni awak dah pernah belajar dah. Keadaan pepejal, solid, liquid and gas. Pepejal, cecair dan gas. So itu adalah 3 keadaan jirim. So apa sebenarnya jirim? Sekeliling awak sekarang ni, apa-apa yang mempunyai jisim, awak pun adalah jirim. Awak naik penimbang, awak buat bacaan. Ada awak biasa sebut berat saya 35 kilogram. Itu sebenarnya adalah jisim. Okey, bukan berat lah. Okey, so jisim. So apa-apa yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang, itu adalah jirim. Okey, jirim wujud dalam 3 keadaan tadi kan, pepejal, cecair dan gas. Boleh tak pepejal ditukarkan kepada cecair? Katakan ni pepejal, ni cecair. Boleh tak pepejal jadi cecair? Contoh dia, awak ada aiskrim. Aiskrim dalam bentuk pepejal. Dalam peti tu awak pun keluarkan, letak atas meja, nak makan aiskrim. Tiba-tiba mak panggil, abang buat kerja sekejap, tolong mak sekejap jemur kain. Awak pun pergilah jemur kain. Lelaki zaman sekarang pun jemur kain, bukan perempuan je. Kena tolong mak kat dapur ya, cuti-cuti PKP ni. Okey, so aiskrim tadi dibiarkan di atas meja. Apa jadi pada aiskrim tadi? Apa jadi pada aiskrim? Kelas? Ya, betul. Aiskrim tadi menjadi cecair. So, aiskrim yang bentuk pepejal tadi dah jadi cair. Okey, kenapa jadi cair? Awak dah letak kat luar. Kat luar tu panas tak? Panas, betul tak? Okey, bila dia panas sebenarnya, dia ada haba, betul? Okey, sebab itulah
Okey, pepejal boleh ditukarkan kepada cecair melalui proses pemanasan. Ni pemanasan ni tak semestinya awak pergi letak atas dapur gas tu, bakar dia perlu api, dia tak perlu. Perubahan cuaca pun pemanasan sebenarnya. Daripada suhu 0 darjah Celsius kepada suhu bilik 37 darjah Celsius. Itu pun dah ada haba. So, pemanasan berlaku dekat situ. Okay, aiskrim yang cair tadi, boleh tak awak jadikan dia pepejal balik, beku balik? Boleh. Macam mana? Awak masukkan balik dalam peti. Peti apa? Ada dua kan peti kita? Peti yang atas ke peti yang bawah? Kalau yang ada juga peti beku kat bawah kan? Ni peti yang beku tu kita panggil. Okey, so bila kita masukkan dalam peti beku, apa jadi kepada cecair tadi? Dia jadi pepejal balik. Okey, back to liquid. From the solid into liquid. Okay, bila awak letak dekat suhu bilik, then you want back to the solid, you put it back into the refrigerator. Right? So, apa jadi? Apa sebenarnya? Dia melalui proses penyejukan. So, boleh tak kita tukar cecair kepada pepejal tadi? Boleh. Pepejal kepada cecair? Boleh. So, itulah antara perubahan yang berlaku dalam jirim. Okey. Satu lagi contoh. Contohnya bangun pagi-pagi nak pergi sekolah, naik motor. Naik motor tu, kalau motor tu terdedah kepada udara, maknanya, tapi saya rasa kalau letak bawah bumbung pun, dia akan basah sedikit pada awak punya pelapik motor, betul tak? Ataupun tingkap-tingkap rumah kita tu pada waktu pagi. Kalau bahasa kita panggil embun pagi. Kenapa embun tu terjadi? Embun tu terjadi tak pada waktu siang? Tak kan? Dia terjadi pada waktu malam, betul? Kenapa? Kenapa? Proses apa sebenarnya? Okey, so bila awak terasa macam pagi-pagi tu rasa ada titisan air, itu sebenarnya adalah cecair kepada gas ke gas kepada cecair? Cecair kepada gas sebenarnya contoh dia macam air yang awak panaskan 100 darjah Celsius, kemudian keluar wap air, betul tak? Wap air yang terkeluar itu adalah proses pertukaran daripada liquid kepada gas. Pendidihan tu kan? Okey, gas tadi boleh tak jadi cecair balik? Boleh. Bila awak sejukkan dia. Bila air tu disejukkan, awak akan nampak titisan-titisan air tu. Yang wap vapor tu dia akan jadi cecair kan? So itu pertukaran gas kepada cecair. Ataupun macam ni lah, tengah hari ni awak masuk dapur mak awak masak, dia tutup tudung periuk, betul? Sebab panas tadi kan, wap pun dekat tudung periuk tu. Bila sejuk je laut tu, bila awak angkat tudung periuk tu, awak nampak tak air bertakung penuh dekat tudung tu. So daripada cecair masakan tadi, dia jadi gas. Bila tutup, dia sejuk balik gas kepada cecair. So itu proses apa tu? Kondensasi. Gas kepada cecair. Faham? Macam mana gas jadi cecair tu? Melalui proses penyejukan. Cecair kepada gas melalui proses pemanasan. Okey. So, daripada situ sebenarnya kita boleh buat kesimpulan daripada ini. Okey. So, melting, peleburan. Okey. So, solid kepada liquid adalah melalui proses peleburan. Okey, liquid cecair kepada gas melalui proses pendidihan ataupun penyejatan. Okey, kemudian gas ni boleh balik semula kepada cecair melalui proses condensation, iaitu kondensasi. Kemudian cecair boleh balik semula kepada pepejal, liquid to solid, back freezing, pembekuan. So ini
proses-proses yang berlaku semasa perubahan jirim daripada keadaan pepejal cecair gas. Okey, tetapi semasa pertukaran ni, kalau awak tengok belah kiri ni, okey, heat energy absorb bermakna tenaga haba diserap. Solid, pepejal tadi dia serap tenaga haba kan, daripada aiskrim tadi awak letak dekat luar, dia serap tenaga haba dekat luar tu, apa jadi? Dia jadi cair. Kemudian yang cair tadi aiskrim tu, tiba-tiba awak pergi panaskan pula aiskrim tu tadi, so apa jadi? Dia akan jadi gas. Dia panaskan juga, betul tak? Okey, kemudian awak tak nak dah, awak tutup api gas, awak biarkan dia, lama-lama dia jadi sejuk. So bermakna itu tenaga haba dibebaskan. Kita buang tenaga haba tadi, bebaskan tenaga haba. So daripada gas jadi balik liquid tadi. Okey, kemudian liquid tadi masukkan balik dalam peti sejuk aiskrim tadi yang awak panaskan. Tak tahulah kenapa orang panaskan aiskrim tu. Okey, kemudian awak masukkan balik ke dalam peti sejuk, dah jadi pepejal. Adakah tenaga haba diserap kat situ? Tak, tenaga haba dibebaskan supaya didapat berlakunya penyejukan. Sebab itulah perubahan daripada pepejal, cecair dan gas tadi. Okey, pepejal, cecair dan gas tadi, dia adalah melalui proses pemanasan atau penyejukan. Faham? Ada soalan setakat ni? Ada soalan, boleh WhatsApp saya dan tanya. Okey, kalau tak ada soalan, okey, so untuk hari ini saya nak awak buat perbezaan antara solid, liquid and gases. Okey, apa yang berlaku ni? Okey, solid, liquid and gases. Okey, so saya nak saya nak awak buat dalam bentuk jadual. Okey, jap. Okey, bentuk jadual. Saya contoh kat sini lah, nampak sikit. Okey, so buat dalam bentuk jadual. Okey, so antara solid, liquid and gases. Okay, first you draw the arrangement of solid, liquid and gases. So draw lah dia punya bulat-bulat dia ni. Saya nak tengok lukisan awak. Okay, macam mana lukisan zarah-zarah dalam pepejal, lukisan zarah-zarah dalam liquid, dan lukisan zarah-zarah particles in gases. Okay, so kita tengok lah zarah-zarah tu dalam bahasa Inggeris particles. Okay, so kemudian arrangement of particles. Okay, kalau liquid tadi contoh dia particles in solid closely packed. Saya nak awak terang dekat yang nombor 2 ni. Okay, so nombor 3 kinetic energy. Okay, macam mana tenaga kinetik dalam solid? Okay, next apa lagi satu lagi? Lupa dah saya. Okay, attraction force. Okay, daya tarikan between particles. Weak ke, strong ke? Boleh? So ada 1, 2, 3, 4 perbezaan sahaja. Siapkan hari ini juga hantar. Buat terus. Dapat ni video ni, tengok lepas ni terus buat kerja, kemudian hantar dekat saya. Buat dalam buku kimia latihan. Saya buku satu buku panjang lah. Kalau tak ada, awak boleh buat kertas kajang Jadi awak tulis dan hantar kepada saya. Okay, boleh? So that's all for today. Ada apa-apa boleh WhatsApp dan tanya saya. Terima kasih.